What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimis Koverto. So dalam video kali ini kita nak borak pasal another Otsutsuki clan, Kaguya. Sebelum ni aku ada cerita pasal Ishiki. So if you miss it, korang boleh klik link kat description kat bawah. Okay? Dan insyaAllah atas permintaan korang, lepas ni aku akan buat banyak lagi story pasal Naruto dan anime Boruto. Dan juga yang request aku buat cerita selain Naruto and One Piece, bukan aku tak nak buat, it just aku belum tengok lagi anime tu. Lepas aku dah tengok anime tersebut, aku akan buat review. Okay? Kepada korang yang belum lagi subscribe channel aku harap korang dapat subscribe dan menekan bell notification button so that korang tak ketinggalan video-video dari aku. Follow IG Kimis Koverto so that korang dapat update terkini dari aku. Join grup Telegram Koverto Fleets untuk berpeluang memenangi hadiah giveaway setiap bulan. 5 pemenang akan dipilih every month. Ayo kita jadikan channel ini setanding dengan channel-channel teori yang ada di seluruh dunia. Say with me guys, Ikuzo Yarudamo. Anda beri juicy fruit buat anda ceria. Saat seperti ini, anda perlukan juicy fruit, lembut, lezat. Anda ceria. The rabbit goddess, the demon, the mother of chakra, the disgrace of Otsutsuki clan. Inilah dan banyak lagi nama julukan untuk puteri Kaguya Otsutsuki. Dialah merupakan watak antagonis utama dalam siri Naruto dan dia jugalah merupakan penyebab kepada segala konflik yang ada dalam siri ini sehinggalah muncul Ishiki Otsutsuki yang sebelum ni aku dah hurai panjang lebar pasal dia. Kaguya merupakan ahli keluarga klan Otsutsuki dan bekas partner Ishiki. Tapi oleh kerana dia telah tercandu dengan cinta, Kaguya telah mengkhianati Ishiki dan klannya. Dialah makhluk pertama yang memiliki cakra di bumi dan kemudiannya memiliki kuasa yang luar biasa dalam menghentikan peperangan dunia. Namun kemudiannya menjadi seorang yang gila kuasa. Dia telah bertukar menjadi raksasa berekor 10 dan kemudiannya berjaya disil oleh anak-anak dia, Hagoromo dan Hamura. Tapi walau bagaimanapun dia berjaya menghasilkan Zetsu hitam yang banyak memainkan peranan dalam menghasut shinobi-shinobi sehinggalah akhirnya Kaguya dihidupkan semula. Tapi Kaguya bukanlah the final villain dalam cerita Naruto pasal last kali Naruto terpaksa bertarung dengan Sasuke. Hagoromo ada bagi tahu Naruto yang Kaguya ni sebelum ni dia baik tapi dia sudah naik share lepas makan buah cakra. Kat sini kita nampak yang Masashi Kishimoto cuba nak kaitkan kisah Adam dan Hawa dalam cerita Naruto, ialah God Tree, buah cakra. Korang rasa macam mana? Okey, sambung. Kekuatan Kaguya ni sudah pastilah pada tahap dewa setelah memakan buah cakra. Even Hagoromo, the legendary sage of the sixth path, mengatakan bahawa kekuatan Kaguya terlalu kuat kalau dibandingkan dengan dia dan Hamura. Walaupun kedua-dua mereka berada pada kekuatan terkuat pun, mereka masih lagi memerlukan masa berbulan-bulan untuk mengalahkan Kaguya. Dan even gandengan Naruto, Sasuke, Kakashi, Sakura dan Obito barely to seal her. Nak cerita dahsyat tak dahsyat si janda ni. Tapi okey, banyaklah Kaguya daripada Big Mom dah. Sebelum memakan buah cakra, Kaguya sebenarnya dah kuat pun. Dia mampu buat orang pengsan walaupun tidak menyentuh mereka, mampu menghipnotize orang, maupun memadamkan ingatan mereka, mampu menghasilkan force untuk mempelantingkan orang lain. Kekuatan terkuatnya datang setelah dia memakan buah cakra dengan mampu memadam ingatan seluruh populasi atau memanipulasi or brainwash mereka semua dan jadikan mereka hamba sahayanya. Dia juga mampu untuk membaca fikiran orang lain, memori dan perasaan orang lain dengan hanya melihat tepat ke mata seseorang itu. Kaguya merupakan seorang yang immortal dan mampu sembuh dari sebarang kecederaan dan dengan hanya mengunci dia sahaja atau seal dia sahaja, satu-satunya cara untuk mengalahkan dia. Sebagai progenitor of chakra atau pewujud cakra, Kaguya mampu untuk meresap segala teknik dan dia juga telah menguasai segala elemen api, angin, petir, tanah dan air sehingga ke tahap yang tak masuk dek akal. Dia telah menguasai segala teknik, dari teknik asas macam jalan kat dinding, atas air, bertukar-tukar bentuk, clone dan of course sebagai Otsutsuki clan dia boleh terbang. Sehinggalah ke teknik-teknik yang advance macam sealing, summoning, menggabungkan elemen-elemen asas menjadi kayu, besi,
kristal, asid, lava dan sebagainya. Seluruh anggota tubuh badannya dapat dihasilkan senjata, even rambut dia sendiri. Dan serangan maut Kaguya adalah tulang belulangnya. Dia mampu menonjolkan tulangnya untuk bertahan ataupun menyerang dan mampu mengeraskan tulangnya sekeras besi. Dan dia juga mampu untuk tumbuhkan semula tulang belulangnya. Dengan keupayaan ini, dia dapat menumbuhkan tulang berbentuk macam tanduk kat belakang dia dan berbentuk tombak di tapak tangan dia dan menyerang musuh dari jarak dekat dan jauh. Orang yang mempunyai kekuatan yang macam ni adalah dari Kaguya Clan dia lah, yang bernama Kimimaro, yang mampu memanipulasi tulang belulangnya, yang juga merupakan salah satu daripada Kekkei Genkai. Kaguya juga memiliki tahap cakra yang tidak ada tolok bandingnya. Dia mampu menghidu benda-benda dan sesiapa sahaja di sekelilingnya walaupun tersembunyi dari mata kasar dia. Fikiran dan perasaan pun dia boleh baca, takkan manusia dia tak boleh nak kesan kan? Dia juga mampu menyelubungi tubuhnya dengan aura berwarna ungu dan menghasilkan tangan cakra gergasi yang bernama Eight God Vacuum Fist yang merupakan Kekemora Taijutsu. Kaguya juga merupakan pengguna mata Byakugan yang merupakan mata istimewa klan Hyuga yang membuatkan dia dapat melihat 360 darjah, melihat dengan jauh, bahkan melihat benda-benda atau sesiapa sahaja yang tersembunyi, melihat cakra seseorang, melihat ilusi dan membezakan antara klon dan yang sebenar. Cuma dia tak mampu nak bezakan mana yang baik dan mana yang buruk je. Kalau tak jadilah cerita Naruto. Hamura dan beberapa keturunan dia telah awakenkan Tenseigan, iaitu tahap yang lebih tinggi dari Byakugan. Dengan Tenseigan, seseorang itu dapat mengawal graviti, dapat truth seeking orb, dan tubuh mereka akan diselubungi cakra hijau yang meningkatkan kekuatan mereka. Mata ketiga Kaguya merupakan gabungan mata asal daripada Rinnegan dan Sharingan yang dikenali sebagai Rinne Sharingan. Function dia lebih kurang macam Byakugan juga, cuma mata Rinne Sharingan ini merupakan sumber utama keupayaan dimensinya. Seterusnya adalah Sharingan yang menjadi mata istimewa klan Uchiha yang lebih kepada meniru jutsu orang lain, menghasilkan genjutsu, illusion atau untuk menghipnotiskan orang lain, membaca pergerakan lawan, bahkan mengawal raksasa berekor Tail Beast. Macam Byakugan, mata Sharingan ni juga boleh sampai ke tahap tertinggi yang dikenali sebagai Mangekyo Sharingan yang mampu menghasilkan Amaterasu, iaitu sejenis api hitam yang mampu membakar apa-apa sahaja. Susanoo yang mampu menghasilkan defense yang kuat berbentuk macam robot samurai. Dan finally Tsukuyomi yang diberi nama bersempena Dewa Bulan dalam agama Shinto yang mampu memerangkap mangsa ke dalam realistic illusion. Dan superior stage of Tsukuyomi adalah Infinite Tsukuyomi yang hanya boleh dibuat dengan menggunakan mata Rinne Sharingan, dengan projecting power tersebut pada bulan ke semua mangsa dengan mudah dibalut kepada God Tree. Seterusnya Kaguya mampu mengawal The God Tree. Dia menggunakan God Tree untuk menghasilkan Shinjukai Kotan atau God Nativity of the World of Trees. Dengan mengawal akar pokok yang bersaiz bangunan itu menjala keluar dari tanah ke seluruh dunia. Dia guna Shinjukai Kotan ini untuk menyelubung mangsa yang terkena Infinite Tsukuyomi yang kemudiannya menyerap seluruh tenaga dan cakra mangsa. Mangsa hanya dapat diselamatkan sekiranya Infinite Tsukuyomi itu dihentikan. Sekiranya tidak, mangsa akan ditukarkan menjadi Zetsu putih yang akan setia kepada sesiapa sahaja yang mengawal The God Tree. Keupayaan terkuat dan terversatile Kaguya adalah Ameno Minaka, iaitu suatu nama yang diambil dari dewa Shinto yang pertama yang bernama Ameno Minaka Nushi. Dengan kuasa ini, Kaguya memiliki akses untuk travel ke dimensi yang dia ciptakan. Kaguya juga mampu untuk membawa sesiapa sahaja masuk ke dalam dimensi yang dia ciptakan dan membuat seseorang itu lenyap untuk selama-lamanya. Macam disorok dengan bunian lah. Dengan Ameno Minaka ini, Kaguya dapat menghasilkan 6 dimensi, iaitu dimensi pertama,
dimensi yang terdapat gunung berapi dan lava. Dimensi yang kedua, dimensi yang terdapat bukit-bukit bersalji. Dimensi ketiga adalah dimensi berbentuk padang pasir. Dimensi keempat adalah dimensi berbentuk landscape yang tidak sekata, yang penuh dengan bukit, dan dikatakan dimensi ini merupakan dimensi utama Kaguya. Dimensi kelima adalah dimensi yang dipenuhi dengan lautan asid dan tak ada daratan dan sangat berbahaya kepada orang yang tidak memiliki keupayaan untuk terbang. Dan dikatakan juga dimensi ini tak pernah dimasuki. Dimensi keenam adalah dimensi berbatu piramid yang berwarna kelabu. Dan graviti di dimensi ini juga sangat tinggi hingga tak ada siapa, termasuklah Kaguya sendiri, dapat bergerak secara normal dalam dimensi tersebut. Dan yang terakhir, kekuatan Kaguya yang aku boleh kongsikan adalah The Ten Tail Beast. Ten Tail Beast ini terhasil setelah Kaguya bergabung dengan God Tree dan merupakan Tail Beast terkuat among Tail Beast yang lain. Ten Tail Beast juga merupakan original form gabungan 9 Tail Beast yang lain yang kemudiannya diasingkan oleh Hagoromo. Berbeza dari Tail Beast yang lain, Ten Tails non-talkative dan awal pengenalannya dilihat liar dan tak terkawal. So, keseluruhan dari kisah hidup Kaguya ni sedikit sebanyak ada pengaruh kisah dongeng Jepun, which is The Tale of Princess Kaguya, iaitu yang bercerita pasal seorang bayi perempuan yang dijumpai dalam rebung buluh yang mirip dengan Kaguya yang muncul awal-awal dari hutan buluh. Kemudian baby Kaguya tu selalu menangis apabila melihat ke arah bulan yang mirip dengan Kaguya, cerita Naruto, yang suka tengok ke arah langit. Dan hujung-hujungnya baru tahu yang bayi Kaguya ni lepas dia besar, dia berasal dari bulan. Sama macam Kaguya Naruto ni yang dia merupakan alien dari klan Otsutsuki. Dan nama pun dah sebijan dicedok dari legenda Jepun tu, which is Kaguya. Dan pasal Kaguya ni pun banyak juga diambil dari pengaruh agama Shinto, walaupun Masashi ni beragama Buddha. So gang, I guess that's all from me for today. Before I end, hari ini dalam segmen SNF, aku nak highlight satu channel nakama kita yang bernama Irfan Aziz. Di channel dia, dia berkongsikan video-video tentang game Wild Rift. Alah, Wild Rift yang saya dah mula syok main Wild Rift. So, yang tu. Okey, jom kita tengok sikit. So gang, jom kita bantu channel Irfan supaya cepat-cepat dapat monetization. Pasal bila dah monetize, baru ada masyu, kita pun boleh dapat giveaway dari channel dia. So kepada gamers-gamers yang sedang menonton dan nakama-nakama Kimis Koverto sekalian, jangan lupa untuk subscribe brother kita, Irfan Aziz. You're the man. So kalau korang berminat untuk aku promote korang punya media sosial, business or service korang boleh DM IG Kimis Koverto. Dan kepada sesiapa yang berminat untuk join segmen What Up Anime, korang boleh hantarkan video korang ke email kimiskoverto@gmail.com. Dan video korang mestilah memiliki ciri-ciri yang tersebut ini. Alah, korang tengok je video-video What Up Anime aku yang lain. Buat macam tu je. Dan tak perlu edit apa-apa, hantar video raw je kat aku. Nanti pandai-pandai lah aku edit sendiri. And before I end, sedikit renungan. Semua manusia, hamba Allah, umat Nabi Muhammad SAW mesti tak akan lari dari kesalahan dan dosa. Tapi yang terbaik adalah mereka yang menyesal dengan dosa mereka dan segera bertaubat. Tak kiralah sebesar mana pun, sebesar apa pun dosa kita, Allah Maha Pengampun dan sangat-sangat suka dengan hamba-hambanya yang memohon ampun. Janganlah sekali-kali kita lari dari pengampunan Allah dan janganlah kita putus asa dari ghafarnya Allah. And until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi